satu hadis Nabi, tuan-puan sekalian, yang Nabi mengatakan bahawa manusia ni dia ada ribat. Ribat ni maknanya tali Allah dengan dia tu bersambung. Ribat. Tali ni tak putus kita dengan Allah. Ribat ni dia ada 3 keadaan. Siapa buat 3 keadaan ni, ada ribat di antara dia dengan Allah. Tak putus tali. Pertama, orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk walaupun pada waktu yang susah. Ya. Jadi ini pertama, orang yang ribat ni dia selalu ada wuduk. Jadi kadang-kadang kita yang laki-laki saya percaya mudah sangat nak berwuduk. Betul Tuan Haji Kadang-kadang ustazah pun macam ada sikit cemburu jugalah. Orang lelaki senang nak berwuduk kan. Pergi kat tempat wuduk tu terus berwuduk. Orang perempuan jangan rasa macam frust pula. Sebab susah kita tu ganjarannya besar. Cuma Ustaz cakap ni realiti hari ni. Kadang-kadang dek kerana fashion yang kita pakai, kita jadi susah nak menunaikan solat pada waktunya sebab kita nak kena ambil wuduk. Wallahu a'lam, setuju tak setuju, tapi ini pemerhatian dan pengamatan ustazah. Setuju tak tuan-puan? Tengok setuju? Bila tiba time solat, aduh payahnya. Kerongsang je sepinggan. Bila nak keluar cabut satu-satu tu kena ada pinggan. Bayangkan. Macam mana nak ambil wuduk? Satu tak dalam pinggan. Lepas tu kan nak pusing balik. Yang itu memang kalau kita ajak solat waktu sampai, nantilah, tunggu balik rumah lah, nantilah, banyak alasan. Sedangkan orang yang ribat, dia selalu berada dalam keadaan berwuduk. Jadi kita jangan jadikan susah payah kita punya fashion tu jadi laluan pula pada syaitan untuk menjadikan kita ni orang yang sukar untuk menunaikan solat pada waktunya. Kena fight dengan syaitan, fight. Tak apa, aku pakai sepinggan pun aku rela keluarkan balik sepinggan tu Yang penting aku solat. Kena fight, Yang kedua ribat dia apa dia? Orang yang menanti waktu solat. Intizarus salah ba'da salah. Tunggu waktu solat lepas solat. Dan yang ketiga, laki-laki yang menuju ke masjid. Tiap-tiap waktu solat dia lakukan dengan solat berjamaah. 3 perkara ni itu terlalu kuat ikatan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan pada akhirnya mari kita merenung bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini ustazah nak kupas tuan-puan sekalian dalam konteks kekeluargaan sebab kita nak biarlah benda kebaikan tu dapat pada keluarga kita, anak-anak kita kan. Tengok macam mana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anak biwadin ghairi dhi zar'in, dekat lembah yang kering kontang. Segala kemungkinan ada. Boleh datang binatang-binatang liar, boleh datang lanun padang pasir, boleh kebuluran, boleh digigit macam-macam lah binatang. Segala kemungkinan ada. Seorang ayah dan suami nak tinggalkan anak dan isteri hanya berdua di tempat yang sangat asing, itu tidak mudah tuan-puan. Sebab itu Nabi Ibrahim bila meninggalkan isteri dan anak, jalan, tengok anak isteri. Sampailah Nabi Ibrahim naik ke satu bukit. Lalu Nabi Ibrahim pun merafakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini pastilah doa yang terbaik untuk anak yang ditinggalkan, untuk isteri yang ditinggalkan. Dan doa ini pastilah doa yang terbaik untuk menenangkan jiwa seorang ayah dan suami kerana meninggalkan anak dan isteri biwadin ghairi dhi zar'in, di tempat yang kering kontang. Ustazah sekadar mengulang tuan-puan, apakah doa yang telah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah mereka itu orang yang benar-benar mendirikan solat. Itulah. Tak tahu dah nak buat macam mana ni, tinggal isteri dengan anak. Berdoa, ya Allah, aku tinggalkan anak ini. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku tinggalkan ya Allah, aku tinggalkan. Lepas Nabi Ibrahim kata aku tinggalkan, permintaan pertama tuan-puan. Pertama, Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah mereka itu orang yang mendirikan salat. Itulah yang paling melegakan jiwa seorang ibu dan ayah. Inilah yang paling mustahak tuan-puan, kita nak bagi pada anak-anak kita. Pemberian yang paling besar kita nak bagi pada anak-anak kita apa dia? Kita guru anak-anak kita untuk solat. Kita guru. Cikgu dia. Sama ada rukun solat, sama ada khusyuk solat. Ini cikgu dia. Siapa? Ibu dan ayah dia. Malah dalam doa yang lain tuan-puan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang benar-benar mendirikan salat. Demikian jugalah keturunanku, anak-anakku ya Allah. Wahai Tuhan kami yang maha memustajabkan doa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita balik ke rumah kita semua masing-masing dengan satu amanah dan tanggungjawab. Apa tanggungjawab dia? Mari perbaiki solat kita. Mari kita pantau solat anak-anak kita. Mari kita pastikan dalam rumah kita tidak ada orang yang meninggalkan solat tanpa sebarang keuzuran. Hilang barakah dalam rumah kita tuan-puan kalau ada yang tidak mendirikan solat. Pujuklah adik-beradik kita agar mendirikan solat. Ada seorang sahabat ustazah tuan-puan, masa tu nak pergi umrah. Dia kata kat ustazah, dia panggil ustazah Kak Cik, akak nak setengah jam masa kamu dek. Akak nak setengah jam. Dia kata kenapa kak? Bagi akak masa kamu dek setengah jam sebelum kamu pergi umrah. Akak ada hajat yang sangat besar. Okey, ustazah dah biasa dah nak pergi umrah, orang datang jumpa. Yang ini pun nak minta jumpa. Okey, alhamdulillah boleh. Tapi ustazah belum pernah dengar hajat ni daripada orang lain. Kakak ni tuan-puan bercakap dengan satu sambil menangis-nangis. Tolong dek doakan dekat multazam. Ini nama-namanya dek. Nama adik-beradik akak. Ini kakak akak yang kerja sekian, ni abang akak yang kerja sekian dek. Tolong doakan dek mereka menjadi orang yang mendirikan solat. Tolong dek, akak dah tak tahu nak pujuk macam mana dah. Ada kakak akak tu hanya solat dekat pejabat je. Itu pun sebab kalau tak solat kat pejabat, orang lain nampak. Jadi Zuhur dia semayang kat pejabat, Asar tak, Maghrib tak, Isyak tak. Dia hanya solat satu waktu je sehari, Zuhur. Itu pun sebab tempat kerja tu orang nampak kan, dia kalau tak solat memanjangnya uzur, pelik juga kan. Ya. Tolong dia, menangis-nangis dia. Tolong dia, akak tak ada hajat yang lebih besar daripada akak nak tengok adik-beradik akak mendirikan solat. Ustazah bawa nama tu. Tengok air mata sahabat kan, doa, ya Allah tolong ya Allah, kau buka pintu hati nama-nama sekian biar dia mendirikan solat ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini harus menjadi doa yang tidak kita tinggalkan. Ya, tuan-puan, sujud masa semayang tu kan, ya. Masa semayang sunat ke apa? Kalau boleh jangan lupa doa ni. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nanti bersih-bersih hati anak-anak kita. Nanti barakah keluarga kita. Ya, nanti bersih semua. Wajah anak-anak pun bersih. Sebab apa? Semuanya muqimas salah.
Ya, jadi tuan-puan sekalian, kita boleh faham betapa besarnya, hebatnya doa solat ini, sehingga itulah permintaan yang paling utama yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah.